Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama tuan-tuan dan puan-puan follower ataupun yang sedang menonton secara live daripada Facebook Surau Al-Husna Taman Delima maupun yang mengikuti ataupun follower kepada UHB Studio yakni Ustaz Haslin Baharim. Juga sama-sama yang baru masuk pada malam ini, kita minta mula-mula sekali tuan-tuan yang belum like lagi page Surau, saya jemput untuk klik like, untuk like page Surau, dan juga yang follower Ustaz Haslin teruskan bersama-sama memberi sokongan dalam majlis ilmu pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini dapat sama-sama kita bersiaran secara langsung di page Surau Al-Husna Taman Delima Jitra Kedah Darul Aman. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim dalam bual bicara merdeka kita pada kali ini. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dalam lebih kurang beberapa hari lagi ataupun 4 hari lagi akan menyambut hari kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-64 dengan bertemakan pada kali ini iaitu Malaysia Prihatin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, suka kita pada malam ini menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan akan hajat yang perlu kita sama-sama tunaikan sebagai rakyat yang merdeka, yakni yang pertama iaitu menjadi umat-umat manusia ataupun hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian yang sedang menonton kita di live Facebook Surau Al-Husna Taman Delima Jitra Kedah Darul Aman, pada malam ini kita bawakan siaran secara langsung iaitulah bual bicara merdeka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim pada malam ini, kita sangat rasa bertuah sekali kerana saya sekali saja menjemput yang berbahagia Ustaz Haslin Baharim sekali saja, dan Ustaz terus bersetuju kerana kerinduan Ustaz tak boleh mai ke Kedah ini kalau tidak pada tahun 2019-2018, sejak daripada tahun 2014 Ustaz Haslin kerap berada di sini lebih kurang dalam sebulan antara 2 hingga 3 kali dan pernah juga sampai 4 kali tiap minggu mai di Kedah ni. Namun begitu apabila kekangan daripada pandemik COVID-19 ini, dia telah merenggangkan hubungan kasih sayang persahabatan yang selalu saya dapat bertemu dengan Ustaz. Jadi pada malam ini tuan-tuan, walaupun kekangan tersebut masih lagi berjalan, kita juga dapat melaksanakan dengan majlis ilmu seperti ini iaitu melalui alam maya ini ataupun melalui rangkaian live Facebook pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi suka di sini sebelum kita mulakan bual bicara merdeka kita pada malam ini, saya juga ada satu pengumuman penting daripada Surau Al-Husna Taman Delima ini, yang mana surau kita ini telah pun membina ruangan solat muslimah, yakni tambahan surau. Luasannya luas yang mana memerlukan belanja untuk menyiapkan ataupun memasang kapet surau, iaitu bernilai lebih kurang dalam RM10,000 sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang duit banyak, yang berkelapangan dan duit tak guna pergi mana, nak pergi luar negara tak boleh, nak pergi Thailand tak boleh, nak pergi Singapura tak boleh. Jadi duit-duit tak boleh guna tu, jadi tuan-tuan infaklah untuk pembangunan surau ini iaitu wakaf kapet kita yang mana nilainya sebanyak RM10,000 sahaja. Dan dalam perancangan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Surau Al-Husna ini bercadang pada masa hadapan akan membina satu anjung Al-Husna untuk para pelajar yang duduk di sekitar kawasan ini, untuk mereka datang ke surau dapat wifi percuma kalau masih lagi diteruskan PDPR, dan akan ada cara kaedah yang akan dilaksanakan oleh pihak surau. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan bual bicara merdeka kita pada malam ini, yang mana
tajuk kita merdeka saja. Saya pun tak bagi tajuk yang susah ataupun tajuk yang sukar untuk dibincangkan, ataupun kita boleh melihat merdeka kita ini dari sudut merdeka ataupun kita ini terleka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut pasal merdeka, maka utamanya bagi kita sebagai seorang Muslim yang bertakwa, perlulah kita merdeka dari sudut akidah kita. Kalau akidah kita masih terjajah dengan akidah-akidah yang sosang, maka merdeka itu menyebabkan kita terleka. Yang keduanya tuan-tuan ialah merdeka dari sudut akhlak. Yang mana kita apabila duduk di rumah pada hari ini, mak bapak kena mempamerkan akhlak yang mulia. Nak bentuk anak-anak, dia kata susah lah ustaz. Anak nak semayang cukup susah. Itulah yang kita duduk salah-salahkan cikgu duduk mengajar di sekolah macam mana kan. Bila kita jadi cikgu di rumah, kita bertukar menjadi hijau, kita bertukar menjadi makhluk asing kerana kita marah kepada anak-anak kita. Jadi tuan-tuan, merdeka kita yang kedua ialah mungkin dari sudut akhlak kita perlu merdekakan. Yang ketiga ialah merdeka ilmu. Bila surau masjid dan pusat-pusat kuliah ilmu pada hari ini ditutup, kena belajar PDPR di rumah dan sebagainya, maka suasana ilmu bertukar kepada online. Macam kita pada malam ini tuan-tuan, bual bicara merdeka kita pada malam ini disiarkan secara online. Maknanya tak ada alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Yang ketiga, merdeka juga boleh ditarifkan juga kepada merdeka dari sudut ibadah. Kita pastikan ahli keluarga kita melaksanakan solat dengan sempurna, melaksanakan ibadah dengan betul dan sebagainya. Itulah nikmat merdeka yang sedang dan dapat kita kecapi pada malam ini. Justru tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa kita yang sedikit masa sahaja kita pada malam ini, mungkin panjang, dan kita nak persilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim, dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood, yang tuan-tuan pun lebih kenal daripada saya. InsyaAllah saya pun tak mau sembang panjang. Kita nak bagi ruang yang seluas-luasnya untuk bual bicara merdeka kita pada malam ini. Jadi saya persilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Baharim untuk meneruskan bicara merdeka kita. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir bin Sa'idin Al-Hafiz selaku pemudah cara kita pada malam ini atau moderator kita, dan kepada seluruh ataupun jawatankuasa khususnya pengurusi atau timbalan pengurusi Ustaz Zahir, iaitu Surau Al-Husna Taman Delima Jitera Kedah, ahli-ahli jawatankuasa takbir Surau Al-Husna Taman Delima, dan ahli-ahli qaryah Surau Al-Husna Taman Delima, dan seterusnya para penonton, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rasa jiwa tu dah rasa lapang sikit bila Perdana Menteri dah mengumumkan kabinet baru. Alhamdulillah. Tengok-tengok banyak muka sama juga atau muka lama juga. Cuma perubahannya kali ini banyak sikit lah, ada 7-8 orang di kalangan orang-orang di bawah 45 tahun, termasuklah wanita. Dan Alhamdulillah, yang penting kita doakan kemerdekaan kali yang ke-64 tahun ini akan memberikan satu nafas yang baru di bawah kepimpinan negara yang baru, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail bin Sabri, merangkap Ahli Parlimen Malaysia kawasan Bera Pahang, dan merangkap Naib Presiden UMNO Malaysia. Dan kita doakan insya-Allah moga-moga
kepimpinan beliau itu akan diberikan taufik dan inayah, petunjuk dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam melahirkan bahasa mudah iaitu keluarga Malaysia. Jadi alhamdulillah pada malam ini memang betul lah Ustaz kata Ustaz ni, kita sembang Kedah lah senang kan. Jadi anjuran pun orang Jepara. Jadi yang moderator pun duduk Jepara juga. Kan, jadi saya pun duduk Kuala Selangor tapi orang belah sana juga. Kita orang belah-belah jalan pergi ke orang. Nak jumpa rumah Ustaz kampung Ustaz Lutfi, wajib jumpa rumah saya dulu, kecuali dia pergi lalu jalan belakang apa nama, apa lah gajah apa, jalan belakang ni kan, nak pergi ke orang tu. Jadi Kuala Pai kan, jalan belakang tu semua. Alhamdulillah dah tak asing saya dengan Ustaz Lutfi, macam adik saya sendiri, dan banyak benda yang dibantu oleh beliau waktu saya keberadaan di program di negeri Kedah Darul Aman, di Perlis, di Pulau Pinang dan Utara Perak. Saya serahkan Al-Fadhil Ustaz Lutfi diamanahkan. Dia macam gitu, macam menteri lah, pegawai tugas-tugas khas kawasan utara. Jadi alhamdulillah hubungan kami ini dah macam adik-beradik, macam keluarga dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya sakit pun demai naik kapal terbang ziarah saya. Alhamdulillah, moga-moga sahabatan kami ini kekal sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Amin. Kita akan sambut merdeka hari Selasa ni. Ya, iaitu hari Selasa macam biasalah yang bertarikh 31 hari bulan Ogos bersamaan dengan 22 Muharram, bulan yang pertama dalam Islam, tahun Islam ataupun takwim Hijri. Jadi berbalik kepada tajuk kita ialah buat bicara merdeka ni, ditakdirkan Ustaz Lutfi bulan ni ada dua benda berlaku. Bulan Ogos juga merangkap bulan Muharram, iaitu pada awal Muharram kita menyambut Ma'al Hijriyah atau Ma'al Hijrah. Dan dalam bulan ni juga jatuh masih dalam bulan Muharram, 22 Muharram, namanya The Independence Day ataupun hari orang yang dikatakan menyambut kemerdekaan. Di Pakistan pun bulan ini tahun 37 saya lupa dah. Bulan ni juga. Tak siap-siap 14 ataupun 17, lupa lama dah. Jadi kebanyakan bulan Ogos ini diberikan kemerdekaan oleh British atau penjajah yang menjajah atau di bawah jajahan British. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat satu kata-kata, ada yang mengatakan riwayat hadis, kalau kita ni masih lagi meletakkan kitab Allah ataupun duit ringgit wa taj'aluna wa istaj'aluna dinaran wa dirhaman fawqa ru'usikum wa taj'aluna kitaballahi waraikum fala antum ahrar. Yang bermaksud, andai kata kalau kamu masih meletakkan duit dinar dan dirham di atas kepala kamu, sedangkan kamu meletakkan kitab Allah di belakang kamu, bukan di atas kepala, bukan di depan, fala antum ahrar, kamu sesungguhnya tak lagi merdeka. Kamu belum lagi merdeka. Merdeka yang kita nak maksudkan ialah dalam bahasa mudah bukan fizikal. Bukan fizikal. Merdeka yang kita nak yang asas ialah basic, iaitu merdeka dari sudut jiwa kita yang sebenarnya. Itu yang paling kita kehendak daripada apa yang dikatakan kemerdekaan. Sebab itu kalau kita lihat dalam keadaan kemerdekaan kita pada bulan ini merangkap juga sebagai bulan hijrah, yang mana kalau kita lihat penghijrahan yang membawa kepada erti kemerdekaan, maka sudah tidak dapat tidak kita kena memahami. So, saya kata tadi kombinasi ini Ustaz boleh terletakkan penghijrahan yang membawa erti kemerdekaan. Kalau ikut letak tajuk ni, tak tahu mungkin saya akan cerita sama juga, jemputan malam merdeka nanti di bawah kerajaan Negeri Perak di Redwan,
pukul 9 suku pada malam Merdeka, jemputan online bersama ada orang. Kemudian maghrib pun daripada Pulau Pinang pun sama juga, pukul 8 sampai pukul 9. Petang tu pula dengan Khazanah Nasional Berhad pun membincangkan juga tentang kemerdekaan. Tapi saya nak bawa tajuk, kalau orang dengar sama pun tak apalah, sebab saya nampak benda ni cukup menarik. Iaitu penghijrahan yang memberi erti kata kemerdekaan. Sebab kita nak match, kita nak relate dua benda, peristiwa yang besar berlaku. Yang pertama peristiwa tentang Islam, sejarah Islam. Yang kedua merdeka, sejarah Malaysia. Kombinasi between ataupun antara penghijrahan Nabi dan juga kemerdekaan negara kita, kalau kita nak combine sekali atau kolaborasi sekali, maka membawa makna memang la syakka fihi anna yani al-hijrata tadullu ala al-istiqlal. Bahawasanya yang dikatakan hijrah itu menunjukkan kepada sebuah kemerdekaan. Cuba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, baginda dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yakni mereka berhijrah kerana nak memerdekakan jiwa mereka. Mereka berhijrah untuk memerdekakan akidah mereka. Mereka nak berhijrah untuk memerdekakan kezaliman yang membelenggu kehidupan mereka. Jadi itulah maksud daripada apa yang saya nak bincang pada malam ini. Penghijrahan yang mengerti kata kemerdekaan. Cuba kita lihat bagaimana sejarah. Sebab itu Ustaz Lutfi, bila kita tanya anak-anak hari ini, dia tanya, Tok Janggut siapa? Dia kata Ustaz Bollywood. Memang nak kena penyepak. Siapa Tok Janggut? Dia kata Ustaz Aslin Bollywood. Itu Ustaz Aslin. Dia tak kenal dah apa nama ni, Tok Bahaman ke, banyak benda lah. Kita mana terlupa silah hari bulan. Sebab sejarah ini, orang musuh-musuh Islam, kalau boleh dia nak lenyapkan sejarah dalam hidup manusia. Sebab sejarah ini bila diungkit menyemangatkan manusia. Sejarah ni kalau mereka kaji balik memberikan satu orang kata apa ni, ruh ataupun spiritual jadi kuat. Sebagai contoh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika beliau mengajak rakyat jelata para pengenabi untuk berperang menentang Richard the Lion yang sedang menawan Al-Quds atau Baitul Maqdis, orang-orang salib Nasrani menguasai. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memikir macam mana nak dapat balik. Ajak rakyat tak mau, Ustaz. Setelah dibincang dengan iparnya Sultan Gagbuddin, apa nama, saya lupa nama dia. Tak apalah. Iparnya pun Sultan, dia ni macam ialah kongkabat orang hebat-hebat bangsawan. Dia orang buat satu program mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasulullah SAW supaya anak-anak muda, supaya rakyat waktu itu bangun dan bangkit rasa, yakni orang kata apa ni, untuk minat, untuk mendapatkan semula Baitul Maqdis daripada tangan orang-orang Kristian. Lalu mereka buat pertandingan sayembara, sajak puisi, sajak deklamasi, sajak syair dan sebagainya, gurindam, siapa sajalah. Mereka buat hadiah-hadiah tertentu dan akhirnya karangan oleh Abu Ja'far Al-Barzanji, yang menulis kitab Al-Barzanji itu Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji, bukan Al-Banjari, Al-Barzanji. Maka dia menang, diceritakan tentang dan ditranslate sampai ke bahasa Arab, sampai akhirnya kepada bahasa Melayu, Indonesia, Nusantara, Melayu, masih sebut kitab Barzanji. Akhirnya Ustaz, waktu itu bangun semula, pulih semula semangat pemuda-pemuda Islam waktu itu. Dan akhirnya Ustaz, 2 tahun sahaja mereka berjaya menghalau yakni Richard the Lion daripada bumi Palestin. Inilah bahayanya sejarah pada musuh Islam. Inilah kekhawatiran musuh Islam kalau kita bangun sama-sama
bertekad bersatu padu, kesatuan umat, kualiti umat. Kalau mikir bersejarah, orang kafir tobat dia takut. Budak-budak Allah ni dia bukan heran sangat. Dia kata tak apalah, kita sama-sama. Kalau tanya Profesor Mendiang, Profesor Ho K. Kim mengatakan Malaysia ini adalah orang Melayu punya. Lain daripada Melayu, mereka itu adalah merupakan pendatang. Itu bahasa kasar dia. Ini sejarah. Profesor sejarah, cuma dia sudah meninggal dunia. Dia berani terbuka berdebat, berbincang tentang sejarah Malaysia. Bayangkan satu bangsa Cina yang bukan Islam. Ini orang yang ada fakta sejarah. Lalu mereka mengatakan itu ini diam bila dia sebut, dan orang ni seronok bila dia meninggal dunia. Selesai satu masalah. Cina yang sokong Melayu, kata dia orang hasil ribut. Ini contoh. Maksud dia sejarah inilah dalam bahasa mudahnya kalau kita lihat kenapa Nabi berhijrah. Untuk menggarap sebuah kemerdekaan. Dan pada masa yang sama juga dalam bahasa mudahnya, Ustaz, kalau kita ingat bagaimana yakni sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, di sana ada dua puak yang cukup hebat berperang dan mereka bergaduh, bermusuh, bukan orang lain pun Ustaz, orang-orang Al-Ansar juga. Bani pun dua beradik, tiga empat beradik, mereka pecah dua puak jadi Aus dan Khazraj. Khazraj ini orang-orang bisnes, tetapi dibenci oleh Yahudi Bani Nadir yang menyokong puak-puak Aus. Mereka inilah membatu api, memusuhkan antara Aus dan Khazraj. Mereka berperang 5 kali. Dan peringkat perang yang terakhir namanya Perang Bu'as, 5 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini merupakan satu kemerdekaan. Apabila Nabi datang ke Madinah, masyarakat Madinah waktu itu golongan Ansar yang bergaduh, mereka bercantum rasa. Mereka bersatu perasaan. Mereka bersatu padu di atas apa dia? Yang Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 103, iaitu kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini sejarah. Ini hijrah Nabi yang menyebabkan jiwa orang-orang yang suka berperang jadi berdamai. Maka jiwa mereka merdeka. Ini sebagai contoh dia. Nak bagi tahu kepada kita, sahabat-sahabat, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kedudukan kita pada hari ini. Apa yang kita nak faham tentang kalimah merdeka sebenarnya. Sebab itu bukan persoalan fizikal. Kalau fizikal, Ustaz Lutfi dan sahabat-sahabat yang lain, Melayu yang tercorak silam ekonominya. Kekayaan bangsa lain daripada Melayu yang asalnya pendatang dan menumpang, mereka lebih kaya, lebih richer, lebih kaya daripada kita orang Melayu. Tengok pekan Lostak tu harap pekan Rabu je setelah hari bulan. Bangunan-bangunan parti politik sahaja mungkin. Tapi kalau bangunan berniaga setelah hari bulan, pergilah belah Sungai Petani ke apa ke nama, mereka juara. Kalau kita nak hitung persoalan merdeka macam itu, kita kalah. Kita kalah. Tetapi merdeka yang dimaksudkan yang kita nak bincang pada malam ini ialah merdeka jiwa setelah menghijrahkan sesuatu yang tak elok, tak betul, jadi betul, jadi elok, jadi molek. Itulah hijrah jiwa. Itulah merdeka jiwa yang kita nak bincang malam ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan masih ingat lagi tentang sejarah. Bagaimana tentera ribuan tentera atau bala tentera yang dipimpin atau dikepalai oleh sahabat-sahabat Nabi yang menjadi kapten atau tekong waktu itu ialah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah pada tahun 18 Hijri. Dengan angkatan mereka hanya lebih kurang 12,000 boleh mengalahkan tentera Salibiyah 50,000 orang. Sampai putera Raja Rom lari pergi ke Mesir, ke Iskandariyah. Walaupun Abu Ubaidah meninggal selepas tawan Syam,
tawan Al-Quds, tawan Baitul Maqdis, meninggal kerana penyakit ta'un amwas, yang termasuk Yazid bin Abu Sufyan pun meninggal, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang hebat-hebat yang meninggal kerana ta'un, termasuk Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang tak meninggal hanyalah Al-Amr bin As yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu yang berada di Madinah. Wahai Amr bin As, kamu pergi buru putera Raja Rum di Mesir. Dan akhirnya mereka berjaya dengan kekuatan belasan ribu nak lawan dengan tentera kufar, lebih kurang 50,000 orang angkatan tentera. Menang tak menang? Menang. Setahun saja mereka kepung. Berbulan-bulan mereka kepung, akhir mereka menang. Lalu ketika Padri besar, bapa Padri besar nak menyerahkan kunci kota Al-Quds, dia minta satu permintaan, boleh tak kalau boleh kami nak minta Amir Mukminin Umar datang terima kunci kami ini. Kalau bolehlah. Kami tahu Umar nak datang jauh dari Madinah sana. Tapi kalau boleh kami nak serahkan hanya di tangan Umar Al-Khattab sahaja. Kami nak tengok pimpinan kamu. Boleh ke tidak? Lalu Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu an menulis surat kepada Amir Mukminin. Sampai surat ada Sayyidina Umar berbincang dengan dua sahabat kepimpinan, iaitu Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhumah. Uthman tak bagi. Wahai Uthman, aku dapat surat daripada Abu Ubaidah perintahkan aku datang ke sana dan dapatkan kunci Al-Quds. Apa pandangan awak ya? Uthman kata, beginilah Amir Mukminin. Biarlah mereka uruskan perkara di sana. Mereka yang mulakan dan mereka selesaikan. Yang penting kita doakan kita berjaya Tuhan. Kata Sayyidina Ali, saya rasa elok Tuhan pergi. Selama ini kita diambil, masjid suci itu diambil oleh puak-puak Nasrani. Dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Hari ini kita berjaya, elok Tuhan pergi ambil. Melalui pandangan Ali bin Abi Talib diterima oleh Umar Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib menjadi pemangku Amirul Mukminin di Madinah. Bila berlaku? Tahun 18 Hijri. Bila ringkaskan cerita sampai sana mereka berpeluk. Biasalah Ustaz, selama 2-3 tahun tak berjumpa sahabat. Ya. Peluk tu tengok menangis Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Amr bin As, kemudian satu lagi Mu'az bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lain pakat berpeluk semua, masya-Allah, macam gitulah lebih kurang. Ya. Tahniah sebab menang. Lalu apa pesanan Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabat? Cuba tengok. Kalau kita sahabat nak nasihat apa, tak payah Ustaz Lutfi pun pandai dah nak tanya, nak nasihat dia buat apa. Takkan hang tak kenal dia siapa. Sebab ini peringatan Ustaz. Kita belum dapat kuasa, kita sedap mengatakan orang Ustaz. Ya. Bila kita diberikan kuasa Ustaz, kita tak mampu nak buat. Yang ini Nabi larang Mu'az bin Jabal, Nabi marah Sa'ad bin Waqqas minta jawatan. Nabi kata celaka orang yang meminta jawatan. Allahu Akbar. Miqdad dapat jawatan 2 tahun tak nak kerja. Dia kata, orang puji aku tinggi melangit, aku takut aku rosak ya Rasulullah. Tak payah lantik aku tak mau. Abu Hasan Al-Sy'ari bawa sepupu dia 2 orang nak dapatkan jawatan. Nabi kata, aku tidak akan bagi jawatan orang yang mengharapkan jawatan. Aku takut mereka tidak boleh menjalankan jawatan tersebut. Allahu Akbar. Apa kata Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar tuan-tuan? Sayyidina Umar kata kalau ikut skrip dia dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dia disebut nahnu qaumun azilla. Allahu Akbar. Nahnu qaumun azilla fa'azzana Allahu bil Islam. Qaumun azilla, dulu kita kaum yang jijik. Dulu kita bangsa yang hina. Makna dia tak merdeka.
Fa'azzanallahu bil Islam, lalu Allah merdekakan kita dengan Islam. Allah merdekakan, Allah muliakan, sebab merdeka itu mulia, Ustaz Lutfi. Ya. Siapa-siapa bangsa Melayu kata merdeka tak mulia, memang boleh pancung kepala selak ribulan. Memang kurang ajar. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan suatu kemuliaan, suatu izzah yang dipimpin oleh umat Islam sendiri atas negara mereka sendiri. Dalam bab-bab ini, Sayyidina Umar kata, kunna nahnu qaumun azilla, adalah dulu kita kaum yang jijik, orang tak respect kita, unrespected kepada kita. Tapi kita merdeka, kita dimuliakan dengan Islam. Cuba tengok. Dia tak puji pun tentera kita hebat ke apa, belah dak. Dia kata apa? Ingat dulu kita hina. Kita menang ni kerana Islam. Kalau ikut nisbah 12,000 Ustaz nak lawan 50,000, ikut akal tobat tak lepas. 4 kali ganda mereka kuat tentera mereka. Takkan 4 orang lawan seorang tak boleh tikam. Keliling 4 orang. Cucuk dengan lembing, mati terus. Jangan kaki dan tangan gitu. Jiwa mereka ada Islam. Jiwa mereka ada agama. Sebab itu tema Mak Hijrah tahun ini ialah manhaj Rabbani, umat berkualiti. Umat tak akan berkualiti kalau tidak ada manhaj Rabbani yang didasarkan oleh pihak kerajaan. Ada 3. Yang pertamanya iaitu saqafah. Yang keduanya ruhaniyah. Yang ketiganya iaitu dakwah. Kalau tak ada benda ni, ilmu tak ada, macam mana masyarakat nak berkualiti? Kalau buat kerjanya harap Tuan ada baru semangat buat, maka di manakah kualiti kerana ruhaniyah? Tidak ada. Begitu juga kalau nak tegur adik-beradik, nak suruh solat pun susah. Macam mana nak lahirkan keluarga yang berkualiti? Mana kita sakit jiwa, sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian. Ini pakai contoh gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita tentang yang nak dimaksudkan ialah iaitu tentang merdeka jiwa kita yang sebenarnya. Apa kata Sayyidina Umar? Allahu Akbar. Famahma nabtaghi al-izzata bighairi al-islami azallana Allah. Andai kata sesiapa yang berani mencari kemuliaan, kemerdekaan selain daripada Islam. Anda nak terjemahkan izzah tu, merdeka tu kemuliaan. Ya. Mana-mana di kalangan kita yang ingin mencari kemuliaan selain daripada Islam, aku jamin Allah akan hina kita balik. Yes. Itulah yang kata riwayat tadi saya baca. Kalau kamu masih meletakkan duit dinar dirham atas kepala kamu, kitab Allah Islammu letak di belakang, kamu belum merdeka jiwa kamu. Ini contoh dia. Itu maksud saya ialah daripada dalam pusingan pertama ataupun mukadimah ni, nak bagi tahu dalam bahasa mudah, kita nak bagi tahu pada dia. Merdeka ini ialah kita berjaya menghijrahkan diri kita daripada kejahatan ke arah kebaikan. Merdeka ialah kita berjaya menghijrahkan diri kita daripada negatif kepada positif. Bukan COVID-19 tu salah. Jangan salah cerita COVID-19 memang positif tu teruk, negatif tu bagus. Tapi kalau akhlak, negatif tu buruk, positif tu baik. Kalau wabak, positif tu buruk, negatif tu baik. Kalau dadah, positif tu buruk, negatif tu adalah mana-mana baik. Kalau mengandung pula positif, itu baiklah. Ada contoh lain. Nak bagi tahu pada kita, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok tentang satu peperangan Al-Qadisiyah. Tengok seorang sahabat, waktu itu kepalai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam peperangan tersebut hanya lebih kurang 30,000 lebih nak lawan ratusan ribu tentera Rustum Parsi. Tadi cerita Rom, ini cerita Parsi. Saya tengok Islam. Waktu itu kuasa dunia diperintah oleh Rom dan Parsi. Sebagaimana sekarang ni Amerika dan juga Iran dan juga Afghanistan. Begitulah keadaan Turki dan sebagainya. Dia Parsi. Cuba bayangkan, hebat tak hebat Islam ini dari sudut memerangi negara-negara mereka dulu yang lawan mereka bukan pasal niat nak menjajah. Tapi niat kerana nak membebaskan daripada akidah yang salah.
Itu matlamat para sahabat, itu matlamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena ingat. Lalu sebelum memulakan peperangan Al-Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an utus speaker, utusan untuk berbicara sama ada mereka nak teruskan perang. Bayangkan tengok 30,000 challenge, nak perang ke nak serah diri. Itu syarat-syarat dia, mana-mana perang sama. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kata, wahai Rabi' bin Amir, kamu pakai pakaian biasa-biasa, jangan pakai pakaian perang. Kamu naik kuda yang paling-paling lemah lah, biar lambat berjalan. Rustum tengok tentera, tengok yang mari tu, nak lawan kita macam mana? Dalam keadaan pakaian pun buruk macam itu. Dia saya gelak-gelak sama ada orang lah. Biasalah, Sa'ad ni dia suka gelakkan orang. Hang siapa? Aku siapa? Kan dia bunyi gitu. Apa tanya Rustum? Ni hampa mai ni buat apa? Ni mai benda-benda joh-joh nak perang. Kami hampa nak apa? Hampa tak tahu kami nak ramai. Hampa tak tahu kami ni kan kerajaan Parsi. Baik hampa balik tidur. Anak bini hampa lagi bagus. Begitulah kalau bahasa kita lah. Kan? Kalau bahasa Bali, mu bagi buat nak apa lah. Dia kata, mai jok-jok mai nak perang aku. Tengok muka mu naik kedai pun buruk, huduh. Mu pakai pun lusuh nak lawan aku. Apa jawapan? Tengok subhanallah. Rabi' bin Amir ni kecil je orang Ustaz. Tapi hati kental. Dia kata apa jawapan? Tengok orang merdeka jawab. Allahu bata'asana linukhrijal ibada min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Tak ada siapa hantar kami mai. Kami mai bukan urusan Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab, bukan kerana bos aku tu Sa'ad bin Waqqas, tapi Allahu bata'asana. Allahu alladhi ba'asana fi hadzal harbi linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadatillah. Subhanallah. Kami mai perang ni bukan mai kerana nak tawan nampak. Kami mai kerana Allah perintah kami buat macam ni. Sebab tujuan kami buat nak memerdekakan manusia yang suka sembah manusia, yang takut manusia daripada takut Allah. Kami nak change their life. Kami nak ubah mereka supaya sembah Allah, bukan sembah Rustum. Bukan sembah material. Itu tujuan kami. Allah, kalau jiwa tak merdeka tuan-tuan, taubat tak boleh cakap. Nak bagi tahu tuan-tuan. Agak-agak boleh dapat ke lagi orang macam tu. Agak-agak. Kalau politik pun bergaduh sampai raja kata macam sangka beruk. Minta maaf tuan-tuan. Kalau orang suruh bertim tak sorry to say. Ini raja sebut sangka beruk. Memang tengok lebih kurang juga satu ni. Memalukan. Kalau sesama kita dalam bahasa yang hebat, kita tahu bercerai bersatu teguh, bercerai roboh, tapi orang kita tak buat. Orang kita suka jiwa mereka sakit, jiwa mereka tak merdeka, saling salah menyalah. Orang kalau jiwa tak merdeka, sifat sombong akan masuk dalam jiwa mereka. Sombong ni apa? Kata Nabi dalam hadis Bukhari, ghamtun nasi wa batarul haqqi. Ghamtun nas, rasa orang lain semua tak betul, hang seorang je hebat. Yang kedua, kita menolak kebenaran. Inilah orang yang sombong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sahabat-sahabat sekalian. Sebab tu apa yang kita nak rangkum di sini ialah kita buka 2 pusingan je Ustaz. Insya-Allah mungkin Ustaz tambah lebih kurang. Dan lepas tu round terakhir kita akan sambung pula tentang elemen-elemen yang perlu ada dalam kehidupan orang yang merdeka. Yang penting saya olah malam ini hijrah ke arah memerdekakan diri. Betul. Lalu dalam bab-bab ini, dalam bahasa mudah, saya ulang balik. Musuh Islam, dia cukup tak suka kalau sejarah silap itu diungkit kembali. Sebab itu anak-anak boleh terima bila orang kata komunis adalah pejuang kemerdekaan. Tahu pasal apa?
Zaman kita tak ada Ustaz Lutfi, zaman saya lah 1986, zaman saya main SPM around 1986, 70 year old. Saya tak pernah dengar anak muda berani mengatakan komunis adalah pejuang kemerdekaan. Hari ini ada anak muda boleh cakap macam tu. Di political minded yang boleh merosakkan jiwa dia orang. Pasal apa? Sebab makan buta sejarah. Sorry to say, saya cakap agak tinggi suara. Nak politik melantak mampu pilih ke hang. Tapi ingat sejarah. Komunis bukan pejuang kemerdekaan. Pegang, hadam bergelok. Berapa ramai anak-anak gadis di Sungai Manik mereka bunuh. Di Perak. Ratusan orang yang dirogol, yang dilarikan oleh mereka. Kamu berani mengatakan mereka pejuang kemerdekaan? No way. Inilah bila kita buta sejarah, Ustaz. Elok kerajaan buat sejarah tu wajib dulu, tapi tak tahu sejarah ni tak ada. Contoh Datuk Bahaman bagi habis. Datuk Maharaja Lela bagi habis. Yang ada nampak mereka ni pengkhianat kepada British. Kita tulis pengkhianat. Kita tulis selari pula. Mereka digantung kaki ke atas, kepala di bawah. Tok Bahaman, apa lagi? Apa ni Tok Janggut dan sebagainya. Banyak lagi lah nak cerita, banyak lagi dalam bab-bab ni. Tapi nak bagi tahu, kalau kita belajar tentang the power of history, boleh mendapatkan satu power yang baru. Kuasa tahu sejarah boleh mendatangkan satu lagi kuasa baru. Apa dia? Kita akan mempertahankan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Ini asas. Dengan kaedah hijrah, saya kata bulan cantik, bulan sat, 2 in 1, peristiwa yang besar bagi orang Islam kena tahu, sejarah hijrah dan sejarah merdeka. Mereka bunuh tentera-tentera, lebih kurang ratusan tentera dan polis dekat Greek. Dekat apa nama Pengkalan Baru di Perak. Mereka bunuh di Kuala Nerang, kampung kita Ustaz. Berapa ramai mereka bunuh tentera kita. Dia orang bunuh dekat Baling berapa ramai? Satu trailer, satu terak dia bunuh. Dia kerat kemaluan polis. Dia letak dalam mulut polis tersebut. Hampa sedap-sedap kurang hajak hampa kata depa merdeka, depa pejuang merdeka, no way. Minta maaf tuan-tuan. Lepas tu sejarah ni penting nak bagi tahu orang kalau dalam bab-bab ni ya, jiwa mereka tak merdeka sebab mereka tak memahami apa itu merdeka yang sebenarnya. Inilah yang kita cukup risau dan cukup bimbang. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu nak bagi tahu tentang apa nak bincang hari ini ialah marilah kita bersama-sama berhijrah demi memantapkan jiwa kita ini merdeka. Saya ulang balik sekali lagi, Rasulullah berhijrah kerana nak mendapatkan kemerdekaan daripada kezaliman kufar Quraisy waktu itu. Rasulullah dengan sebab Rasulullah berhijrahlah, maka Aus dan Khazraj merdeka daripada permusuhan. Disebabkan kedatangan Nabi dan Islamlah, dulu kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dulu hampa bergaduh bermusuh-musuh, maka kamu bersatu padu sebagai seorang bersaudara disebabkan nikmat Allah kurniakan atas Nabi Muhammad dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz Lutfi, ya, semangat pula di ceramah merdeka ni. Jadi insya-Allah mungkin Ustaz Lutfi nak tambah lebih kurang, silakan sebelum kita masuk pusingan yang kedua. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia bersama kita dalam Bual Bicara Merdeka. Pada malam ini bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haslim bin Baharim, pejuang kemerdekaan kita pada malam ini. Alhamdulillah dibincangkan dengan penuh suasana yang begitu emosi sekali kerana kalimah merdeka itu menurut Ustaz yang dibincangkan bersama kita merupakan satu kemuliaan. Kalau kita tidak faham sejarah, kita tidak mengambil berat tentang sejarah, tak reti sejarah, mungkin kemerdekaan kita boleh dijajah semula. Walaupun keadaan pada hari ini kita dijajah dalam bentuk yang kita sendiri tidak sedar.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang memberi semangat dan dorongan untuk kita sama-sama mempertahankan merdeka yang kita sama-sama nikmati pada hari ini yang merupakan satu kemuliaan. Ustaz rangkumkan sekali kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, sempena kita nak menyambut merdeka ni, kita juga ada satu peristiwa berlaku dalam bulan Muharram, iaitu kita sambutlah, kita cerita pasal hijrah. Maka dirangkumkan sekali bahawa kita dalam erti kemerdekaan jiwa ini perlu menghijrahkan diri kita ke arah yang lebih baik, menjadi manusia yang mencegah daripada kemungkaran dan melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang kita sama-sama dapat ambil daripada pusingan yang pertama tadi ialah bagaimana kita nak memerdekakan jiwa kita dari sudut akidah kita dan dari sudut ibadah, ilmu kita, dan juga kita mempertahankan kemerdekaan ini, iaitulah dengan memahami dan mengerti dan menghayati pengertian sejarah yang berlaku dalam hidup kita ni tuan-tuan. Baik, kalau kita cerita sikit pasal hijrah ataupun pasal cerita kemerdekaan yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Ustaz sebut tadi penghijrahan Rasul ke Madinah, ke Yathrib sana, mempersatukan antara umat-umat yang bertelagah, kaum-kaum yang bertelagah Aus dan Khazraj, kemudian disatukan dengan perasaan ikhwana, semangat perpaduan, kesepaduan, kekitaan dan sebagainya. Seperti juga kita pada hari ini tuan-tuan dan puan yang sedang berada ataupun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak ini, kita perlu menyatakan kesepaduan, kesaksamaan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Saya ingin memetik sedikit kisah sejarah yang berlaku pada baginda Nabi SAW setelah baginda kembali untuk membuka ataupun peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah yang berlaku pada Nabi SAW. Sempat dicoret Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan dalam Ar-Rahiqul Makhtum tentang bagaimana apabila baginda balik kembali dan membuka kota Mekah. Inilah kemerdekaan yang dikecapi ataupun nikmat kemuliaan yang mana Nabi SAW pun berlaku pada diri baginda dan sahabat Nabi, iaitu peristiwa pembukaan kota Mekah. Di situ tuan-tuan kita lihat bagaimana Nabi SAW menuju ke Masjidil Haram dan di sana baginda bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah pada masa itu. Inilah yang Ustaz sebut tadi ni, merdeka dari sudut akidah kita. Nak kena memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Nabi SAW menjatuhkan ataupun menjatuhkan berbahala-bahala tersebut dan dengan menggunakan busur panah, maka kata Nabi SAW dengan membaca ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maksud firman Allah, dan telah datang kebenaran, yakni Islam. Islam tu damai macam kita hari ini, menjiwai ataupun menjadi umat Islam, dan hilanglah lenyap perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang kufur. Tak ada lagi lah benda-benda tu. Kita duk buat amalan, duk ikat rantai, duk ikat tali rantai cacing, semua tu tak ada lah tuan-tuan. Sebab telah datang kebenaran Islam. Inilah merdeka yang sebenarnya dari sudut akidah kita. Dan innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang salah ataupun yang batil itu sememangnya akan lenyap. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sesudah itu baginda Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah. Dalam Kaabah itu ada lagi patung-patung. Nabi SAW menjatuhkan patung tersebut, hancur berkecai, kemudian ada gambar-gambar, kemudian ditanggalkan. Kemudian Nabi SAW menutup pintu Kaabah dan Nabi SAW sembahyang di dalam Kaabah tersebut, di mana di setiap penjuru Nabi SAW bertakbir dan kata Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ni yang tuan-tuan kita duk takbir raya ni tuan-tuan.
Nabi SAW mengungkapkan ungkapan tersebut ketika mana Nabi SAW bersolat, selesai solat di dalam Kaabah tersebut. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita cerita pasal merdeka ini, adakah merdeka itu realitinya berlaku dalam sejarah Islam? Maka inilah peristiwanya. Salah satu yang dirakamkan ataupun dicoretkan oleh Safiur Rahman Mubarak Furi berkaitan dengan kemerdekaan, bagaimana baginda Nabi SAW membebaskan kota Mekah, tuan-tuan, dipanggil peristiwa Fathu Mekah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak ke round kita yang kedua ini tuan-tuan, ataupun round pusingan yang terakhir lah, pusingan yang terakhir Ustaz buat kesimpulan puan semua siang. Saya sekali lagi nak berjemput tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai jiwa merdeka ini. Yang Ustaz sebut awal-awal tadi, kalau meletakkan dirham di atas kepala, maka kita masih belum merdeka. Kita duk berkira-kira lagi duit kita duk ada, tak mau guna infak untuk jalan Allah. Ini belum lagi merdeka tuan-tuan. Maka surau kita, surau Al-Husna Taman Delima telah menyiapkan ruang solat muslimah sangat luas. Saya pun sendiri dah pergi tengok, ada gambar dia tuan-tuan. Maka nak kita wakaf kapet untuk memastikan keselesaan solat dari muslimat-muslimat yang akan solat di surau kita. Hari ini mereka dah siap pasang aircon. Dan Alhamdulillah dana pelancaran untuk wakaf kapet ini dilancarkan petang tadi, tengah hari tadi ataupun pagi tadi. Maka ada dah penyumbang-penyumbang kita yang telah pun menyumbang. Tapi masih belum cukup lagi, kita perlukan 10,000 saja tuan-tuan, tak banyak. No, kalau seorang bagi 1,000, 10 orang cukup dah. Okey, baik. Nah, insya-Allah jadi tuan-tuan, pakat-pakat sama kita membantu surau Al-Husna ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita akan teruskan ini, bahawa berikutnya saya nak Ustaz jelaskan kepada kita berkaitan dengan elemen-elemen kita dalam hijrah dan dalam kita melaksanakan menikmati kemuliaan merdeka ini Ustaz. Silakan Ustaz dengan pusingan kedua dan pusingan penutup ini Ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di muka bumi ini, nescaya mereka mendirikan salat, yakni sembahyang, serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Ini antara perkara yang wajib kita lakukan kalau kita sudah diberikan kemerdekaan at-tamkinu fil ardi. Bila merdeka makna kita berkuasa. Ini kita bincang tentang merdeka fizikal. Ayat ini ayat merdeka fizikal. Bila sebut kuasa itu adalah fizikal. Tadi kita bincang tentang perkara-perkara yang membabitkan persoalan jiwa manusia. Tentang kekuatan jiwa yang boleh memenangi dalam peperangan walaupun ribuan, puluh ribuan, ratusan ribuan, banyak sekalipun. Tetapi kerana al-izzah, kemuliaan Allah tunai, Allah beri campak dengan taufik dan inayah dalam jiwa para sahabat dengan Islam, mereka sukses, mereka berjaya. Dalam ayat ini memberi peringatan kepada kita, ada beberapa perkara kita buat kalau kita dah merdeka. Orang-orang yang kalau kami berikan mereka kuasa memerintah, sebut, refer dalam mana-mana tafsiran khususnya daripada Jakim sendiri pun sebut, alladzina immakkannahum fil ard.
bagi mereka orang-orang yang kami berikan mereka kuasa memerintah di bumi, mereka kena mendirikan sembahyang. Apa relevan kaitan merdeka dengan sembahyang? Apa maksud dia? Maksud dia kalau negara saja merdeka tetapi rakyatnya haram tak sembahyang, makna tak merdeka. Senang cerita, tak lambat laut orang boleh merintah atas kita balik. Tak mustahil. Nabi tak sampai 3-4 tahun pasar Bani Qainuqa ditutup kerana Nabi dan sahabat-sahabat yang mendapat kuasa, yang mereka salat tak tinggal, mereka bermunajat kepada Allah, mereka berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah setiap hari, bahkan setiap malam di pagi hari bermunajat kepada Allah. Orang Kedah kata buat menatang apa pun menjadi semua. Sampai Ka'ab bin Ashraf, satu millionaire, bangsawan, businessman, Yahudi, Bani Qainuqa, malam tu dia pergi runtuh kemah pasar yang Nabi bina dengan sahabat-sahabat. Jangan tujuannya ialah buy Muslim first. Akhirnya Nabi SAW bila dilaporkan bahawasanya pasar mereka diruntuhkan oleh orang Yahudi, Nabi tak pergi perang, Nabi bagi chances. Nabi tak apa jangan bergaduh. Kita kumpul duit balik, kita bina balik pasar yang lebih besar dan lebih marah mereka dekat kita semua. Dia panggil orang yang jiwa merdeka, psikologinya tinggi, hebat. Tak perlu gaduh dengan orang. Kesatuan umat waktu itu bergabung tenaga dan harta benda untuk menjayakan pasar Madinah. Dan akhirnya orang Islam semua beli dekat pasar Nabi. Pasar Madinah. Pasar raya orang-orang sahabat-sahabat orang Islam. Akhirnya Bani Qainuqa tutup bisnes. Kita nampak tak? Itu saya kata kalau bicara tentang sejarah, kita kata buat apa ni dah macam apa nama ni, kita dah jadi macam penindas. Bukan masalah penindas. 10 bilion keuntungan bias yang bagi dekat seller, lah 10 bilion, tahu berapa pi dekat orang bukan Islam? 8 bilion. Bayangkan 8 bilion tu, kasak-kasak mereka untung dalam bahasa mudah, kata mereka untung 4 bilion, kalau bayang zakat 2.5%, Allahu Akbar. Ratusan juta dah, puluhan juta duit namai kita duit zakat. Itu Nabi buat. Dan kerana mereka bersistemkan sistem kapitalis, ribawiyah dan sebagainya, pendidasan dan sebagainya. Tak bayar hari ini, bulan depan tak naik lagi 10%, contoh. Nama Islam tak benar dekat. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Lalu Nabi memerdekakan penduduk di Madinah, golongan Ansar bergabung dengan Al-Muhajirin, mereka merdeka dari sudut ekonomi mereka. Mereka tidak melibatkan diri mereka dengan ribawiyah. Sebab apa? Ni. Jiwa mereka bagus. Apa kaitan relevan merdeka dengan solat? Sebab tu penting tuan-tuan. Macam mana pemimpin tu kau bagus, macam mana kau sembang lah. Convincing. Apa benda lagi? Ini contoh. Sembang berat. Tapi kalau tak semayang, rakyat akan jadi huru-hara kerana pemimpin yang tak semayang. Ada ketua kampung, bagus bab welfare ni. Orang Kedah ni welfare. Bab welfare ni bagus, tapi semayang sampai surau Al-Husna tak tahu duk tang mana. Memang mangkuk bin Hayun betul. Sampai tak tahu surau Taman Husna duk mana. Lah, belakang rumah saya, lu saya pun tak tahu ada surau apa ni. Memang bodoh sungguh. Sampai pemimpin tak kenal surau duk lorong mana. Ada pemimpin yang tak kenal imam surau dia tu siapa. Dahsyat. Bukan masjid besar tu lain lah. Masjid Zahid tu ramai orang tak kenal lah. Ini surau, taman dia. Duk lebih kurang 100 keluarga aja. Dia tak tahu bila tu siapa. Makna dia nampak sangat haram tak pergi surau. Merdeka menentang apa macam tu. Langgak kata Pak Bila tu langgak.
motor kata sendiri. Dia maki orang tua bodoh hang tak nampak hang buat apa langgar kata aku. Sedap-sedap tutup bilai surau dia. Boleh dia maki orang tua tu bodoh. Bodoh ni lah duk bang buat tu. Hang duk bodoh buat kata apa? Duk kelebet apa nama di rumah hang ya. Orang ni tak merdeka Ustaz Lutfi. Ya. Salat penting. Yang kedua pada wa atawuz zakah, ekonomi amat penting Ustaz. Ya. Penting. Syekh Zakaria Osman, CEO kita. Orang yang cergas buat kerja. Alhamdulillah. Asal mula-mula Pisyamah Langkawi itu pendapatan zakat bukan banyak. Law ni dah masuk puluh juta, ratus juta selama bulan dah. Sebab orang yang diberi kuasa, Syekh Zakaria diberi kuasa untuk mentadbir sebagai CEO zakat Kedah. Dia kena pulung semua-semua lah. Kalau tidak, jangan nak jadi CEO. Itu contoh Syekh Zakaria Osman. Baru ni di Senegal buat forum, simposium. Bayangkan halal zakat Kedah menjadi modul di negara Afrika dan negara-negara yang lain. Nampak tak? Ini kuasa pentadbiran yang Allah bagi. Bila you dah boleh memangkin, boleh memegang kuasa tersebut, buat elok. Pekerja, staff bos kena pastikan staff semayang ke tidak. Kedai kita Jumaat pun kita tak suruh budak jantan pergi semayang. Ni kisah dululah, bekas sekarang memang tak boleh lah dah pandemik ni. Kita nak suruh pekerja perempuan kita tutup arak pun takut nak mampu. Dia mata kedarah gajian kita. Nak tegur tak berani. Sorry to say, hampa memang tak merdeka suruh muhung lah. Sembang mereka derah nak mampu. Tapi nak tegur staff tak tutup arak, lembek tak sudah. Kalah sajak tau. Sajak pun tutup arak. Nampak? Aduh. Sah cerita. Tak tahu tentang kau mereka marah apa, mereka marah apa tak ceramah buat. Tak ada lagu tu marah orang lah ni. Tak kira tajuk merdeka kena ubah cara jugalah. Ya. Kena ada kekuatan. Datang RM2. Allahu Akbar. Sebab tu duit banyak ni Ustaz. Orang suka kita Ustaz. Ya. Tapi jangan kerana ada duit nak bagi orang hormat kita. Ya. Jangan hidup tak berprinsip. Seulang balik. Duit banyak ni Ustaz. Semua orang sayang kita. Ya. Tapi jangan kerana nak dapat duit banyak supaya kamu disayangi oleh orang. Ya. Sebab tu Ustaz sebut tadi surau. Contoh kan. Ya. Ustaz sebut surau. Saya duk hasrat saya mana tahu akan datang boleh buat manifesto sendiri. Saya nak wajibkan semua pekerja-pekerja kerajaan di bawah SOKSO ke apa ke mesti potong gaji mereka ikut gaji paling tinggi RM10 seorang untuk tabung kesihatan negara. Bila melihat pada pandemik hari ini kerajaan habis duit bilion Ustaz. Potong kalau kita wajib EPF, wajib potong tabung senang. Yang gaji bawah RM1,000, potong mereka RM3 cukup. Ikut B40, M40, T40. Apa T40. Lagi? Tak potong. Apa T? T20. 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 T20 potong RM20. M40 potong RM40. Silap. Potong RM10. B40 potong RM10. Kemudian bawah RM1,000 potong RM3. Ustaz, kalau ada 5 juta orang kerja Ustaz. Bodoh-bodoh kalau seorang RM1 dah 5 juta Ustaz. Meringankan. Sebab itu ini penting kuasa. Bila ada kuasa Ustaz, kita buat kebaikan. Tapi jangan duit rakyat pula kita pergi pakai pula guna benda pelik-pelik. Tiba-tiba dah habis dah. Bagi telus. Sebab ketelusan pentadbiran ini disebut dalam Al-Quran dalam surah yang sama, iaitu menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Nampak tak? Cantik tak Ustaz Allah susun? Orang yang diberikan kuasa,
nak kuat kuasa dia, hubungan dengan Tuhan jangan tinggal. Ya Allah, sebab rakyat ni, kerajaan buat menatang apa, bukan semua orang suka. Iya, Sayyidina Osman pun kena bunuh. Sayyidina Ali pun kena bunuh. Bukan orang kafir bunuh dia, orang Islam bunuh dia. Nak ikut layan orang puas hati memang tak sampai kiamat tak puas hati pun. Sayyidina Osman dibunuh bang. Ketika solat waktu subuh. Sayyidina Ali kena bunuh. Siapa bunuh? Mulut kita kadang-kadang bila kita meluat dengan orang, dia timbul dendam, dengki, hasad ke semua, perut busuk Ustaz. Ni duk nampak hari ni sama ni. Lepas tu saya tak heran. Rakyat ni, kalau boleh nak sebulan 10,000 duk pakai dia. Kerajaan kena bagi percuma. Ya, tapi boleh buat Ustaz. Boleh buat. Kalau kita kaya betul boleh buat Ustaz, insyaAllah. Tapi inilah manusia yang Nabi sebut. Nabi sindir Hakim bin Hizam. Harta ni macam kalau tengok, kalau rasa ni manis, kalau pandang dia sedap. Seronok. Dia tak pernah kenyang. Nabi kata jenis orang yang kalau harta dapat tak betul, tak berkat, duk merempak minta sedekah orang tak habis-habis. Orang bagi sekilo tak cukup, nak 2 kilo. Kadang-kadang dia sapu hak orang. Ni manusia ni. Nabi kata, aku tak risau hampa apa-apa dana. Yang ku takut kalau hampa jadi kaya. Hampa berebut-rebut. Kuasa, harta, berebut-rebut. Lalu kamu sanggup bunuh-membunuh. Sebagaimana umat sebelum sanggup berbunuh-bunuh. Ni berlaku. Nabi sebut, Hadis Sahih Bukhari sebut. Nabi kata, kalaulah diberikan kepada kamu satu wadi emas, lembah emas kepada kamu. Besok kamu datang lagi, minta lagi satu wadi emas. Memang tak perhati Ustaz. Sayyidina Osman dibunuh. Sayyidina Omar dibunuh. Tak apalah Abu Lulu Al-Majusi bunuh dia. Diupah. Ini Osman dibunuh. Osman orang buat semua tak betul. Tak buat tak betul ni Ustaz. Datuk Safri kata, kita ni buat tak kena. Kalau kita buat pun tak kena. Kalau kita ni tak kena. Semua tak kena. Saya ingat lagi apa nama slang Datuk Syamsuddin. Dia dengar pun dia tak kata apa. Minta-minta ni kan dia dah nak curung. Bubuh lah apa benda pun tak apa. Ni. Kita ni kalau jenis pandang orang jenis tak kena belaka. Dia seorang je kena. Ambil dia lempak duduk tempat dia. Tobat tak boleh buat. Orang kita cakap memang kuat, buat kerja lembab. Ini masalah. Yang jadi kucar kacau wara kerana jiwa mereka sakit. Ustaz. Jiwa mereka tak mereka Ustaz. Sayyidina Umar kata, jika sekiranya semua kata apa? Jika kamu keluar dari rumahmu, pandanglah orang lain semuanya lebih baik dari dirimu. Dan pandangkanlah dirimu orang yang paling jahat, kamu adalah orang yang terbaik. Allahu Akbar. Lepas tu dalam hidup ni, do the best. Don't feel the best. Buat habis baik. Jangan jadi orang yang perasan hang tu baik. Ni dakwah hari ni. Sebab itu sahabat-sahabat tuan-tuan, saling salah menyalah di antara sama lain. Hang semua tak betul sebagainya. Yang ni ayat ni bagi tahu dekat kita. Dah ada kuasa, semayang jangan tinggal. Ajak rakyat. Kalau hang kerja ketua jabatan, suruh ni minta maaf. Dalam saya punya pentadbiran, saya minta surau kita semua. Pukul 1:30 kita start semayang dan sebagainya. Lepas tu kita buat kerja balik sebagainya. Kalau boleh, ni syarikat saya arahkan semua staf-staf saya memakai pakaian sopan bagi bukan Islam dan tutup aurat bagi orang Islam. Buat apa takut? Tak malukah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Permaisuri Agong, pakai Masya Allah, orang pun cantik, very beautiful, pakai tudung lagi lawa. Hampa kata kepimpinan teladan.
Isteri menteri hak dulu, hak baru ni, hak 8 9 pun Masya Allah pakai tutup aurat. Zahirnya hampa ni nak pergi cari pula, pergi cari gambar mereka pakai pelik-pelik pula ni, kurang ajar namanya. Zahirnya dia orang berketerampilan tutup aurat. Rakyat jelata kena ikut lah. Dan kalau boleh ke ketua jabatan ke siapa ke apa kita, janganlah paksa mereka. Hampa tak tahu aurat, aku pecat nampak macam kes tentera pecat kawan tu tak ambil vaksin kan. Nanya orang kawan tu. Kan? Tak apalah tu undang-undang tentera, kita no comment. Memang tentera ada klausul, ada khas sebab tentera ni melibatkan masalah komuniti, masyarakat. Jadi nak beritahu dalam bab-bab ni, solat kena jaga, duit tu kena jaga bagi elok. Buat apa? Duit tu kenalah dalam bahasa mudahnya kalau boleh 10% ke 5% ke niatkan untuk bersedekah. Ma naqasa malu 'abdin fi sadaqah, tak akan terjejas harta orang sedekah pun kata Nabi. Orang putih kata the more you give the more you get back, you don't worry about your God. Banyak hang bagi banyak dapat balik. Bila jangan tanya Allah, jangan risau. Jangan risau dengan Tuhan kamu. Ini contoh. Bak tu setakat berapa duit kalau ikutnya Ustaz berapa ringgit kata cukup ni nak buat tu tadi ni wakaf kapek ni. 10,000 je Ustaz, 10,000 sahaja. 10,000 tuan-tuan. Ni ada roti Utara Bonda ni, takat 5,000 tak ada hal ni. Kan? Norida Watiti, Man LC. Bagi seorang 300, jangan risaulah hampa berniaga, lagi hampa berniaga, lagi hampa kena bagi. Sebab Nabi ditanya sahabat hadis Bukhari, ya Rasulullah, time manakah sedekah yang paling baik? Nabi jawab apa? Wa atamulul ghina, bila kamu bercita-cita nak jadi kaya, sedekah sampai hampa kaya. Tak usah duk menazak, saya kalau untung 1 juta saya duk menazak Ustaz, insya-Allah Ustaz kira 10% saya nak bagi ke orang nak derma kat saya siapa. Pakai dak. Tak daripada sekarang sampai dapat 1 juta. Allah akan top up. You don't worry about your God. Jangan risau dengan Tuhan. Tuhan bukan pekak, Tuhan bukan buta, Tuhan bukan bodoh. Yang bodoh ni kita selagi bulan. Apa-apa yang kamu bagi, fahuwa yukhlifuhu, dia akan bagi balik. Tapi ini masalah jiwa kita tak memang sebut betul lah. Bila jiwa tak merdeka, dia tak betul ke? Kita kerja, tak ada kata maklum kerja gaji 1,800, nak derma 200, tinggal 1,600 tu. Tak cukup lah duit dia, tak ada. Maklum, itu matematik maklum. Matematik Allah 1,800 tolak 200 mungkin dapat 12,000. Maklum sihat ni, sihat tak boleh beli dengan duit maklum. Bila Tuhan nak bagi maklum sakit, hang telan lah menatang apa? Hang telan kaki babi pun tak lega setiap hari bulan. Ini contoh dia. Bagi tuan-tuan, orang sujud atas kapet, hampa duduk dalam kubur, gedegang. Apa tu? Dia kata Ustaz Lutfi mai sembahyang masjid apa dia? Masjid apa tadi? Masjid Pinjai. Masjid apa tadi? Masjid Nurul Husna. Masjid Nurul Husna. Surah Al-Husna, ya. Surah Al-Husna. Siapa sujud? Malaikat kata Ustaz Lutfi sembahyang kapet hang bagi dulu ni. Dapatlah kubur. Nampak dah? Ni contoh dia. Orang kita kadang-kadang dalam bahasa mudah kena ingat tuan-tuan, merdeka jiwa ni ialah orang yang boleh melayari hidup di dunia dengan kebaikan dan orang yang boleh melayari kehidupan di alam barzakh dengan kebaikan. Buat baik tak boleh dah. Buat baik hanya di dunia. Tapi dapat kebaikan hanya di alam barzakh. Dia apa? Hidup kita jiwa merdeka ialah 2 alam hidup dia. Hidup di dunia, buat kebaikan. Hidup di dalam alam barzakh, terima kebaikan. Jangan duk kata orang duduk dalam kubur tu mati, oi. Tak mati, mereka hidup. Tapi, kalau orang syahid mati syahid, orang yang mati jalan yang baik, dapatlah kebaikan. Tapi kalau kita masa mati, duduk belum bawa motor, mayang haram semua, orak letunga, arak judi, nemo ekor, magnum, 4 digit sapu semua, kat jalan pergi kat pancok kat sana. Macam pengalaman.
Cerita sejarah Ustaz tak boleh Ustaz. Dia cerita doa. Apa kita tak buat dulu sekolah pukul senang. Ingat nombor apalah 2527. Kan? Kita duduk kat luar kawan pitikam. Memang kau ajak betul. Itu sekolah Ustaz. Nak ceritanya syubahan ke kawan pitikam nombor ekor. Allahu Akbar tuan-tuan. Nak bagi kita dalam bab-bab ini, dunia ni kita hidup untuk buat baik. Alam barzakh kita hidup untuk terima kebaikan. Orang main lawa kapek lah. Orang kata lawa pun dapat pahala dah Ustaz. Orang kata kapek bagus, lawa kapek. Orang baca tahiyat lupa sebab tengok kapek lawa. Nampak tak? Tengok-tengok member tu duit kita, duit Haji Wahab. Imam tu naik, kedegang, kalau tu apa. Tengok member, siapa bagi? Haji Wahab. Dia wakaf. Agak 4,000 kayu jati. Contohnya, Haji Wahab dapat bayangkan sampailah kiamat. Ni Ustaz Aslim belajar Pakistan semua dia orang. 99% semua dia orang. Dua-dua tu mati lah. Meninggal dunia dah. Ceramah tiap-tiap malam ni. Ni start malam ni mula. Malam besok. Besok 10.30 pagi sampai pukul 11 lebih. Berada program pula pukul 12 dekat apa nama ni Kuang. Kemudian pula apa nama ni malam ada program lagi. Hari Ahad, hari Senin tu dia tapi depa yang sponsor saya tu Ustaz. Duit depa duduk dalam badan saya Ustaz. Tuan-tuan, mak ayah, Pak Long. Saya tak payah angkat tangan Pak Long. Saya ceramah cukup daripada dapat pahala dah. Sebab mereka di alam barzakh, mereka hidup untuk meraih kebaikan. Kerana masa mereka hidup di dunia jiwa merdeka, mereka melaksanakan kebaikan. Amal soleh. Dekat hubung tak boleh buat apa Ustaz. Berzikir pun tak boleh dah. Maksud dia hanya terima habuan. Habuan jahat, habuan baik. Dua tu je lah. Fikir sendiri lah. Itu antara dia. Ya, sudah bab-bab ini, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka itulah elemen-elemen berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41 yang hujung Allah kata jiwa merdeka, orang ada kuasa memerintah. Mereka kena berjuang untuk menghapuskan kejahatan dan kemungkaran. Mereka tak boleh biar mereka kata tak apalah ni. Mereka pun nak hiburan juga. Tak apa. Kita kalau semua duk ni macam mana neraka siapa nak masuk. Memang kurang hajak cakap gitu. Memang kurang hajak. Orang Kedah kata kata cakap tentang pelak ni nak mampui dengan aku terajang mampui. Ada orang mula maki game balik siam. Dia kata kalau kita tu tak boleh ni tak boleh macam mana neraka siapa nak masuk. Hang nak masuk. Dia ingat neraka ni macam duduk dalam peti api corokok kot. Ini contoh dia tuan-tuan sekalian. Jadi maksud dia, solat orang merdeka. Duit kena banyak tuan-tuan. Duit kena banyak tuan-tuan. Bagi tahu anak-anak. Kena cari duit sebanyak mungkin sebab zakat macam mana nak dapat kalau kita orang miskin semua. Tanam dalam jiwa anak, jiwa merdeka, kita kerja mula-mula ialah nak bayar zakat. Jangan lupa kalau boleh, dia kata nak, dia kata surau kita, surau Al-Husna ni kata, anak-anak muda yang duduk itu mungkin kat 500-600 orang, keluar berteribak raja, mungkin rata 5-6 tahun akan datang, kerja KL lah, Johor lah, apa benda. Pesan ke anak-anak. Jangan pesan duit main kat kita dulu. Dia kata, Lan, dia kata, hang kerja gaji berapa Lan? Dia kata kerja gaji tak main mana, tak banyak mana. Mak kata lebih 2,000 Lan boleh tak Lan? Bagilah RM50 ulung pergi ke surau masjid. Boleh tak buat potong RM10 sebulan buat auto debit standing instruction. Mintalah nombor akaun kat Bilal surau kita tu. Ataupun Lan boleh tak kalau boleh hambus setahun 200 bagi kat masjid, bagi kat surau. Bayangkan kalau setahun 200, bayangkan kalau 1,000 orang Ustaz. Dah banyak mana dapat Ustaz? RM10 cukup ada sebulan Ustaz.
Kalau 1,000 orang Ustaz bagi duit anak-anak kempen, 5 anak dia ramai, udah 10,000 sebulan Ustaz. Kalau RM500 dia bagi sebulan RM20, adik-adik bagi tahu tuan-tuan tak terjejah. Ya Allah, nak cakap tentang diri kita ni jadi baik pula nanti orang kata. Ringan tangan, jangan berkira dengan orang. Biar orang seronok dengan kita, duit kita tu orang seronok. Biar adik-beradik rasa seronok. Ini benda yang kita kena fikir. Kita jangan duk fikir orang nak puji kita. Jangan duk risau lah. Orang cerita kebaikan kita. Jangan risau. Ayat Quran pun sebut. Allah jadikan orang akan rasa sayang kepada mereka yang rajin berderma ni. Itu jiwa mereka Ustaz. InsyaAllah moga-moga dengan panjang kat kurs belahan nampak raya. Kuliah saya pun tak banyak macam ni. Ralik bang. Nah kan? Ini kita sembang. Minta maaf banyak-banyak lah Ustaz kalau kasar bahasa apa ke. Kan? Jadi Masya Allah. Malam ni pun program pun ramai juga. Grup saya Haji Arsyad pun ramai. Malam ni pun Datuk Kazim kot tak silap saya. Kan? Jadi Masya Allah. Tiap malam Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Program-program sejak pada bulan 4 tahun lepas. Bayangkan seorang VVIP ni. Dia sponsor setiap malam sejak bulan 4 sampai law Ustaz. Masya Allah. Ya. Dia tanya Ustaz kita ni PKP tak boleh ceramah kuliah, yang jenis tak kerja apa, yang semata-mata dapat rezeki dengan kuliah ni apa dia buat? Memang tak ada apa lah Puan Sri. Itu jawapan paling baik pun. Ustaz Slim tak apalah ada itu ada ini, insya-Allah lah ada lah. Ada kawan-kawan kita yang jenis kuliah-kuliah Quran kat masjid tu. Dia bukan selebriti. Maka dia pun buat lah. Tak apalah kita panggil Ustaz ni buat program. Saya akan bagi bantuan. Saya akan buat dana. Allahu Akbar. Cuba bayangkan tuan-tuan. Kami cek tahun lepas jumlah semua hampir dekat berbelas juta. Ada juta orang. Bayangkan kalau sejuta orang tu yang dapat manfaat berubah dengan ceramah Ustaz macam-macam. Saya kami moderator je. Hak undangan tu. Datuk Kazimnya, Datuk Zawi Yusufnya, ramai Rasulullah Muhammad, Datuk Zara Arif. Ramai sangat lah. Bayangkan kalau 100 orang sejuta tu berubah, buat baik. Puan Sri tu dapat banyak mana dia kata pahala. Saya ingat jumlah semua rasa-rasa ratus ribu lah lebih kurang. Banyak sungguh duit dia. Tapi tak pernah sengkit kalau dah. Tak pernah susah. Ini bukti dia. Ya. Bisnes dia walaupun apa nama ni COVID ni, sana tutup, sini tutup. Dia punya bisnes macam ni tak? Ada seorang Datuk Seri tu pejabat dekat KLCC Ustaz. Setiap tahun Ustaz bawa 30-40 orang umrah. Haji bayar pakej 60,000 Ustaz. Allah. Dah sebut nama. Kalau sebut sangat dia ni adik siapa abang siapa agak orang kenal. Tapi nak bagi tahu. Siapa dia ni Ustaz? Saya tak pernah jumpa dia lagi tapi sahabat pada sahabat-sahabat kita lah nak bagi tahu. Boleh bawa orang pergi umrah percuma. Haji bagi pakej 40,000 Ustaz. Allah. Bawa orang 10 orang dapat RM100,000 Ustaz. Tak pernah sengket Ustaz. Apa saja dia buat, dia projek luar negara yang bagus, semua bagus Ustaz. Memang ada sesekali kala tu ujian Tuhan bagi tak nampak. Tapi jenis jiwa mereka Ustaz. Ya. Kalau setakat surau 10,000, takkan orang jetera. Tak boleh bagi surau RM5. Ya. Lepas tu ada surau lain minta, bagi RM5 lagi, RM10. Tapi kena tekad lah. Bulat pembentuk apa? Bulat mafukat apa? Bulat air kena pembentung. Kan? Betul? Bulat manusia kerana makan banyak. Kerana makan banyak. Bulat. Ustaz kalau pergi kutuk aku. Kan? Ni Natrah Hanafi ni dia kata apa? Dia sembang lah tak apalah. Ustaz no? Ustaz ada program depan ni ke? Tak ada apa Ustaz. Program dengan Ustaz je. Natrah Hanafi kata biar adik-beradik seronok. Setuju Ustaz. Betul Puan Natrah. Betul, Alhamdulillah. Memang. InsyaAllah lah. Jangan kita dah lah kedekut sombong pula. Itulah suruh belajar lah. Makan tidak. Jari tangan hang sama besar dari kaki. Itu dia sebut gitu. Kata berharap dah tak bagi kutuk aku pula. Ya memang. Bagi je. Malah tak malah apa semua tu. Jangan risaulah. Daripada Hulu Langat Selangor. Alhamdulillah. Ya. Jadi insyaAllah.
Moga apa kita sampaikan ni Allah akan berikan kebaikan kepada kita semula. Jangan risau, insya-Allah. Jangan risau. Allah tu tidak peka, Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Tapi yang butanya adalah mungkin kita sahaja. Jadi insya-Allah kekalkan kemerdekaan kali yang ke-64 tahun. Negara kita negara yang membangun. Kan? Macam suara bosku pula dengar sekali. Jadi nak bagi tahu daripada Batu Gajah clear. Batu Gajah apa dia? Tapi nama saya apa dah? Kan? Tak apa lah. Ni curi aku punya. Siapa nama FB ke ni? Kan? Kak Rahayu kita. Masya Allah Kak Rahayu ni orang yang setiap malam komitmen orang Terengganu Kak Rahayu ni. Masya Allah ya. Orang yang tak pernah miss. Ni mesti habis dah sama yang Datuk tu dia main ke kita pula. Kan? Tapi sebab tu kami buat TikTok, buat IG start pukul 11 malam. Kan sebab program. Saya buat baca surah Al-Mulk jam 11 malam juga. Alhamdulillah. Adalah orang boleh dengar dan ikut insya-Allah. Jadi sekarang itu Ustaz Haji Asyad. Oh Haji Asyad. Ni Haji Asyad betul. Haji Asyad ni admin Facebook saya juga. Terima kasih Haji Asyad insya-Allah. Dia pun dan lagi pindah main kot ni. Itu penyelaras tu. Orang yang jenis minat, orang jenis cinta mengaji ni. Yalah depa pun duduk rumah, dah berusia berumur, nak buat mana tanpa lagi, takkan nak kelebek tikar kot. Tengoklah insya-Allah kan. So kepada semua sahabat-sahabat tuan-tuan dan sekalian, saya Ustaz Semari minta doa supaya saya sihat walafiat insya-Allah. I'm very very miss negeri Kedah. Saya nak pergi Ustaz tapi tengok naik beribu. Aku tak tahu lah COVID mari tahu mana apa aku tak tahu aku nak pergi pun takut. Kan aku teringin nak pergi makan apa nama tu bihun suk dekat pekan nak titi je derih tu. Nak ajak geng-geng dekat hajat kita semualah, bang kita, bang Man botak kita semua, kita nak ajak pergi makan, tapi tak boleh nak buat nak pa namanya COVID penuh banyak sangat ni. Kan jadi kita tak boleh nak buat macam mana lah, kita sabarlah dulu insya-Allah. Doa banyak-banyak tuan-tuan supaya Allah angkatlah dengan cepat ya COVID-19. Selangor pun fasa satu lagi, Kedah pun fasa satu lagi. Jadi kita tak boleh nak buat apa insya-Allah. Jadi kita doakan insya-Allah ya. Merdeka yang kita nak ialah sebenar biar merdeka jiwa kita. Jangan rakyat merdeka fizikal tapi rakyat tak ada akhlak. Tengok dalam Facebook cukup dah. Bab maki hamun ni ustaz kena sebiji. Ini tuan-tuan. Ya, banyak benda sampai kita pula tersilap cakap apa benda ke kita nak pergi menghadap depa pula. Jumpa depa pula. Sampai macam tu, dia tak kira lah. Dia nak santau ustaz, nak sumbat mulut ustaz dengan kulit anjing. Tu. Kadang-kadang orang sampai macam tu lah. Kita jadi Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Kenapa? Sampai di mana akhlak mereka dalam berkata-kata. Kita marah orang, Nabi kata jangan sampai menghina. Kita benci orang, jangan sampai menghina. Dan jangan suka orang sampai memuja. Tak boleh. Itu orang semua ada jiwa masalah tak merdeka tadi ni. Adalah Ustaz, aku sebelah Ustaz. Kan? Semenit lagi Ustaz. Jadi insyaAllah terima kasih banyak kepada Ustaz Zahir. Kita punya timbalan pengurusi surah Al-Sunnah Taman Delima Jentera Kedah insyaAllah. Lepas ni Ustaz Zahir ada hutang saya. Kena belanja saya makan chicken chop dekat Bala Batas tu. Kan? Nanti Ustaz bagi tahu Ustaz Zahir. Kan? Nanti Ustaz Zahir ada. Ustaz Semai pergi ambil kat Bunga Raya punya hotel. Bunga Raya pada apa? Yelah Raya hotel tu kan. Kita pergi perkena chicken chop sekilo. Yes. Lebih kurang RM55. Kita bubuh. Ustaz Zahir simpan duit elok-elok insya-Allah. Sampai sana kita pergi makan insya-Allah. Go Ustaz apa nama ni Ustaz Zahir insya-Allah. Jadi alhamdulillah ni Arif Yahya pun kata apa? Sono ada komen jujur, ada komen banyak. Terima kasih Ustaz teguran malam ni. Alhamdulillah walaupun kerja biasa je drama tetapi dah baik. Alhamdulillah terima kasih Tahniah Tuan Arifin Yahya. Jangan risau Tuan Arifin Yahya. Nama pun bapak pun Yahya, dia menghidupkan insya-Allah. Kan subhanallah ya. Itu antara ada. Ni ada jawab dah ni. Boleh Ustaz. Siapa ni tak Zahid jawab bah. Boleh. Ustaz screenshot ya. Kita tuntut dia pot kambing bakar Ustaz kita pergi. Dia buat pergi. Pot kambing bakar. Pot kambing bakar.
Ada tengok sini tak? Tak ada tengok. Tak ada masuk kita buat pi tahun tu Ustaz Zahir kata. Tapi insya-Allah ya. Okey Ustaz, pada semua sahabat-sahabat ahli jawatan kuasa surah Al-Sunnah Taman Dili Masjid Tera Kedah, saya sayang bari minta maaf banyak-banyak. Anda kata kalau ada salah silap dalam bicara kita pada malam ini, dan insya-Allah salah silap itu perkara biasalah, kan masuk saya kadang-kadang tak sengaja, kadang sengaja tadi. Kadang-kadang kita ceramah tu Ustaz, orang cik hati tau. Kita okey tapi orang KO. Dia kata haram tu Ustaz ni kata kat aku. Ada ceramah asas tak tu kira bubuh lalu dia. Kan. Contoh kena semua lah. Contoh aku malah ni aku je kena seorang ni. Aduh haram tu Ustaz ni. Jadi katakanlah astaghfirullahalazim. Kan? Jadi semua azim dan kita alhamdulillah kerana ada orang tegur kita malam ni insya-Allah. Ustaz Lufi semua sekali minta banyak-banyak, jumpa lagi. Doakan negara kita merdeka, kekal selama-lamanya, dan merdeka rakyat mereka jiwanya, jadi orang yang berakhlak mulia, berkarakter tinggi, bermoral yang baik dari semasa-semasa insya-Allah, dan bentuk anak-anak anda, warga anda insya-Allah buat terbaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Aslin. Beliau pun dalam waktu kecederaan kerana ada satu program lagi bacaan surah Al-Mulk setiap malam tuan-tuan. Ni kita ambil masa hari ni. Sepatutnya kita kena 2 kali double Ustaz, bukan sekilo 2 kilo kita kena bagi kami bakar kat Ustaz Aslin ni. Maklumlah Ustaz Aslin adalah antara calon-calon pegawai khas. InsyaAllah. Itu iklan saja iklan. Orang pegawai khas ni dia memang dia kena cengim gitu insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz tinggalkan kita dengan pesanan tadi, jagalah kemerdekaan yang merupakan kemuliaan bagi kita ni. InsyaAllah tuan-tuan, Allah akan jaga kita. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, bahagia, selesa dan sebagainya, dan tamat kita boleh jumpa sama-sama kita. Terima kasih kepada yang setia sampai ke saat ini. Terima kasih Ustaz Aslin. Terima kasih kepada anak Ustaz Aslin yang merupakan pentadbir pada malam ini, yang mentadbir surah Al-Husna dalam Facebook ini dan juga Facebook Ustaz Aslin. Terima kasih juga Tuan Haji Arsyad, Ustaz Zahir, surah Al-Husna dan semua sekali. Wallahu alam, yang baik dari Allah, yang kurang baik pasti kelemahan diri saya sendiri. Mohon kemaafan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.